Assalamualaikum dan selamat petang Encik Nizam. Kami student Salam. Construction Management UTHM. So saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Farah Aziki dan ahli komplain saya Aina Zira, Nurul Azimah, Tuan Hakim, Amirul dan Wante Sofia. Jadi Okey, hari ini kami nak interview Encik Nizam yang merupakan Facility Manager Jalan Raya. So boleh kita mulakan interview ni? boleh. Okey. So saya mulakan dululah soalan interview. Soalan yang pertama, boleh ke Encik Nizam perkenalkan diri dahulu, contohnya dari segi nama, tahun pengalaman, tahap pendidikan, jawatan, nama syarikat dan alamat syarikat. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nizan, sebagai Facility Manager lah di Aktif Unggul. So, pengalaman bekerja dah 9 tahun. Saya mendapat ijazah sarjana muda lah, Civil Engineering dari UiTM. Okey, alamat office ni di Air Hitam, Johor Untuk projek ni lah, membina median, pusingan U dan kerja-kerja berkaitan di Jalan Batu Pahat, Air Hitam, Keluang, FT 050 daripada Parit Sempadan, Batu Pahat, Seksyen 21 hingga Jabatan Merentasi Lebuh Raya Plus, Seksyen 34.5. Okey. Okey, soalan seterusnya saya jemput Nurul Azimah. Saya nak tanya, apakah nama projek yang syarikat Encik pernah kendalikan dan di manakah projek tersebut? Saya biasa dah ada banyak projek lah kan. Antaranya ialah projek menaik taraf jalan FT 54 di Ijuk, menaik taraf jalan daripada Bandar Penawar ke Sungai Rengit. Lepas tu saya ada buat dekat dalam Rapid Pengerang, maintenance highway PSO plus highway plus. So yang untuk yang mula-mula pengalaman saya tu, saya ada masuk buat inilah projek MRT lah dekat Kajang. Okay. Yang seterusnya, berapa lamakah tempoh pelaksanaan projek yang Encik kendalikan tersebut? Semua ke yang separuh ni? Yang latest. Ambil yang latest Yang latest ni untuk projek FT 050 ni, dia bermula pada 26 hari bulan 10 2021 dan dijangka siap pada 26 hari bulan 10 2025. Itu selepas kita dapat EOT lah. EOT lagi 1 tahun. Kalau ikutkan projek tarikh siap yang awal punya 25 hari bulan 10 2024. Tapi sebab ada masalah PBT apa semua, so kita dapat EOT, dia tambah lagi 1 tahun lah. So tarikh terkini untuk kita siapkan projek ni pada 26 bulan 10 2025 lah. Okey, terima kasih Encik. Soalan seterusnya, boleh tak Encik ceritakan serba sedikit tentang klien yang pernah Encik bekerjasama? Kebanyakan yang klien yang untuk projek terbaru ni, klien dia tu ialah kerajaan Malaysia lah. Tapi dia ada di bawah agensi pelaksana ni daripada JKR Federal, Persekutuan ni lah. So maksudnya JKR yang handle projek ni, FT 050 ni, dia daripada KL lah, HQ. Dia bukannya JKR daerah Batu Pahat ni, kan? Sebab ini jalan FT 050 ni, ya, jalan federal. Okey.
Seterusnya, kalau Encik tak keberatan, boleh tak Encik share sikit tentang kos projek yang sekarang tengah berjalan and berapa kos yang paling besar yang pernah Encik kendalikan? Dia untuk total cost untuk projek FT050 ni ialah sebanyak 219 juta. So yang paling banyak tu maybe yang dekat itu rapid pengerang tu lah. Itu maybe dalam 500 juta tu rasanya. Okay. Okay. Seterusnya saya nak tanya, apakah kaedah operation dan maintenance yang digunakan di projek ini? Maksudnya secara berkala ataupun based on kerosakan yang berlaku? Macam tu. Okay, sekarang ni untuk yang maintenance yang kita lakukan untuk projek FT050 ni, yang berkala ni maksudnya kita ada buat kerja maintenance tu setiap bulan. Seperti pemotongan rumput, kita ada mencuci signboard, ada cuci longkang, dengan kita ada selenggara bahu jalan lah. So kita juga ada buat yang based on daripada kalau ada kerosakan kan, ada benda-benda urgent apa semua kan, bila ada pothole ataupun ada tanah runtuh ke, ada jalan runtuh ke, so itu macam kerja-kerja emergency lah. Itu kerja-kerja yang kita perlu buat. Bila ada kerosakan tu, kita akan masuk buat tu lah untuk settlekan masalah tu. Okay, soalan kedua pula saya nak tanya, apakah peranan Encik dalam operasi dan penyelenggaraan fasiliti? Peranan saya ni untuk memastikan lah kerja-kerja maintenance yang berjalan dekat tapak ni seperti dalam jadual kerja. So untuk kita memastikan yang sepanjang tapak projek ni dia dalam keadaan yang terurus lah dan baik lah untuk kegunaan pengguna jalan raya. Lepas ni siapa? Okay. Okey, soalan seterusnya. Amira? Cik, saya nak tanya, apakah isu yang dihadapi semasa menguruskan penyelenggaraan operasi dan fasiliti ini? Okay, seperti yang kita sedia maklum lah. Jalan FT050 ni antara jalan yang paling banyak berlaku kemalangan lah. Okay, so trafik kat sini memang tinggi. So bila kita ada kerja-kerja maintenance ni, so kita kerap lah dapat aduan berkenaan dengan kesesakan lalu lintas . So selain tu, sekarang ni dah masuk bulan 12. So memang musim monsun lah, hujan lebat kan. So bila hujan lebat tu, kerja-kerja maintenance ni macam patching pothole ke apa semua kan, kita terpaksa hentikan lah. So dia ada delay sikit lah. Selain tu, terdapat juga situasi bila kita tengah buat kerja tu, tiba-tiba mesin rosak lah apa semua kan. So kita nak kena ni lah, sebelum kita buat kerja tu kita kena periksa dulu lah mesin tu kan, macam mana kan, kita okey. Isu yang lain tu ada juga macam bila kita buat kerja kat tapak ni, kita based on BQ. Semua tahu kan BQ kan, Bill of Quantity. So ada kerja yang dekat tapak tu, kadang-kadang item tu dia tak ada dalam Bill of Quantity tu. So dia akan memberi kesukaran kepada kita lah bila kita buat kerja tu. Walaupun benda tu memang urgent kan, memang perlu buat. Tapi bila dia tak ada dalam BQ, so nanti bila kita buat kerja tu, kita tak boleh nak claim. Itu memang kita nak kena tengok balik lah. So maybe kita akan
Maybe kita akan adjust lah item tu kan, semua ada mana kan. So, inilah. Supaya kerja tu kita boleh jalankan juga dekat tapak tu. Selain tu, bila kerja-kerja pemotongan rumput tu, bila kita buat yang dekat semak ke kat dalam hutan tu, so memang ada kes lah serangan binatang berbisa kan. Ular sawa ke, ular tedung ke. So itu memang biasalah kalau dekat tapak ni. Lagi satu yang paling bahaya sekali, macam saya cakap tadi, yang jalan ni memang sibuk kan, trafik memang tinggi kan. So keberangkalian untuk kita kemalangan tu memang tinggi lah. Walaupun kita dah tutup jalan apa semua, kadang-kadang yang pengguna jalan raya ni dia memang takkan ikut sangat pun signboard yang kita letak kan. So kita kena lebih hati-hati lah. Orang yang buat kerja tu kena sentiasa alert sikit lah dengan keadaan surrounding dia tu. Itu je. Zero kan? Wah, lelaki ni. Tu lelaki main. Siapa ni? Tahu. Penyelesaian dah ke? Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya, Nirul. Okay, saya nak tanya, apakah jalan penyelesaian yang digunakan untuk menangani isu dan cabaran ini? Macam yang saya cakap tadi kan, kalau macam sekarang ni musim hujan, so kita kena ni lah, rancang kerja kita tu lah. Maksudnya macam kalau macam besok kita ada kerja, hari ni kita dah kena tengok lah ramalan cuaca untuk hari besok tu. Kita dah boleh tengok pukul berapa hujan apa semua. Kalau dalam pukul 4 petang ke hujan tu, so kita kerja untuk besok tu kita kena start awal lah. Pagi tu kita kena start lah. Supaya kita boleh siap awal. Sebelum hujan tu lah. Kalau berkenaan dengan mesin rosak tu, so yang pekerja tu dia kena memastikan lah yang mesin-mesin yang akan digunakan untuk kerja-kerja maintenance ni, dia perlu selenggara lah, perlu baiki, dia perlu check setiap hari. Lepas tu bila kita buat kerja tu pun dia kena sediakan mesin ganti lah. Sebab kita tak tahu kan bila mesin tu akan rosak kan. So at least kalau macam kita patching pothole, kalau compactor tu at least dia kena standby lagi satu. Maksudnya ada dua lah. Kalau dia guna satu rosak, dia mesti ada lagi standby lagi satu kan. Lepas tu yang paling penting bila kita bekerja dekat tapak ni, kita kena sentiasa lah memakai pakaian keselamatan lah. Kalau kat sini kita panggil PPE. PPE tu maksudnya dia sekali lah safety vest, tahu kan? Safety vest, helmet, kasut keselamatan kan. So bila kita buat kerja tu, pengguna jalan raya tu yang guna jalan tu, dia akan aware lah kita ni sedang buat kerja kat situ. So dia akan lebih berhati-hati lah. Okay, soalan seterusnya, apakah faktor list tanah yang diambil berat sebelum proses pembinaan jalan raya? Okay, yang tanah untuk kita buat jalan ni, dia bukan semua tanah kita boleh guna kan. Kalau untuk projek sini lah, FT050 ni, untuk sekarang ni, kita akan follow JKR specification dia tu. So dalam specification JKR, tanah yang akan digunakan untuk subgrade level ni, dia mestilah dapat CBR value tu 12.1%. Itu yang paling penting lah, kriteria pertama dia tu, dia akan tengok. So kalau maksudnya kalau macam CBR punya test tu, result tu dia kurang daripada 12%, maksudnya tanah tu memang kita tak boleh guna. Selain tu, kita akan buat juga
lain-lain ni lah ujian seperti atomic limit. Dia sebab dia nak atomic limit ni dia macam properties punya test lah. Dia cari liquid limit, plastic limit, safe analysis dengan compaction test. Atau bila kita masuk compact tu, yang tanah tu dia sesuai tak kita gunakan kat tanah. So yang ni apa, construction facility ada belajar tak bab-bab ni? Ada. Ada semua lah. Before ni ada belajar sound mechanics. So semua yang test-test yang biasa belajar tu dia sama je. Bila kita buat jalan ni pun test sama ke yang dia akan gunakan lah. Okay. Okay, untuk soalan terakhir, sekiranya berlaku kerosakan jalan raya, contohnya jalan berlubang, berapa lamakah masa dan kos yang diambil untuk menyelenggara jalan raya tersebut? Kita perlu tengok tahap kerosakan jalan. Kalau macam pothole kecil-kecil tu kan, yang lebih kurang 1 meter square ke, yang kecil-kecil tu, itu dalam masa sehari tu kita boleh buat banyak tempat. Cuma yang lambat tu bila dia kawasan yang berlubang tu dia jauh-jauh. So dia akan melambatkan sikit lah kerja tu sebab bila kita nak buat kat satu tempat ni kita kena buat penutupan jalan. So bila kita dah siap patching sini, kita nak pindah ke depan, dia kena buka balik penutupan jalan dan dia akan tutup balik jalan yang dekat kawasan yang lagi satu tu lah. So maybe kalau cuaca kalau cuaca tak elok ni macam sekarang ni petang-petang dah hujan, maybe dalam sehari tu dalam 3 tempat dia buat. Kalau kita tengok yang tahap kerosakan ni, kalau macam yang saya cakap tadi, kalau macam ada tanah runtuh ke, jalan runtuh ke, itu maybe dia ambil masa yang panjang sikit lah. Daripada 1 minggu ke 2 minggu lah. Sebab bila kerja-kerja macam jalan runtuh tu, so yang mana yang kawasan yang ada crack tu, kita akan potong dulu jalan tu. Lepas tu semua yang kawasan yang runtuhan tu kita akan clearkan. Yang mana yang crack tu kita akan clearkan. Tengoklah sampai level mana, level subgrade. Kalau level subgrade, kita akan compact balik level subgrade tu. Lepas tu kita akan ni balik lah. Letak balik lah daya subbase, pro-base dan kita akan masuk premix lah. Kita tengoklah tahap kerosakan tu. Kalau dia macam serius sangat tu memang dia ambil masa lama lah, 2 minggu. Siap. So kalau untuk kos kos ni dia kalau untuk yang patching pothole yang biasa tu dia lebih kurang RM80 lah untuk per meter square. Kalau yang untuk yang serius tu dia lagi mahal lah. Sebab kita kena start daripada bawah kan, daripada excavation, daripada subgrade, subbase, road base, dia akan masuk premix balik. Itu memang cost dia tu beribu-ribu lah. Boleh cecah lah puluh ribu. Okay. Menjawab tak soalan? Menjawab Encik Nizam. Boleh nak tanya sikit lagi? Contoh kan, tadi Encik Nizam ada cakap macam ada item tambahan yang tak ada dekat BQ kan. So siapa yang akan tanggung kos tambahan tu semua? Dia kadang-kadang bila yang item tu dia tak ada dalam BQ kan, kita akan highlightkan dekat JKR dulu lah benda tu. JKR dengan perunding lah. So bila kita dah highlight benda tu memang perlu buat, so kita akan carilah, kita akan item tu kita boleh masukkan ke item lain lah. Dia bukan yang bila benda tu tak ada dalam BQ, kalau ikutkan memang kita tak perlu buat pun. Tapi kalau dekat site tu kita perlu buat, so kita kena cari jalan lah. Kalau macam kontraktor ni buat kerja tu mesti dia nak claim kan. So kita memang kita boleh pusing BQ tu, tengok macam mana. Faham tak?
Oh, maksudnya still boleh claim lagi lah. Cuma dia tambah kerja kita lah. Nak pergi JKR apa semua tu. Betul. Kalau macam kita ada macam item ni kuantiti tu ada lebihan lagi. So maybe kita akan claim dalam item tu lah. Oh, faham. Ha. Okey, yang lain ada soalan lagi ke? Oh, nampaknya macam tak ada. So, rasanya itu je lah soalan yang kami nak tanya dengan Encik Nizan. Terima kasih Encik Nizan sebab sudi luangkan masa dengan kami. Minta maaf kalau ganggu masa Encik Nizan untuk sesi ni. Semoga Encik Nizam dipermudahkan urusan lah. Nanti kalau kami nampak Encik Nizam dekat jalan, nanti kita orang lambai-lambai sikit. Oh, sekarang Okey, terima kasih Encik Nizam. Terima kasih Syufi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama. Okay.